Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurnia, nikmat dan rahmat daripadanya, dan terima kasih di atas kesudian para jamaah bersama-sama menghayati siri sejarah ataupun sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah untuk siaran kali ini dan mungkin 1-2 siaran selepas ini, kita akan menghayati bersama satu peristiwa yang berlaku selepas berlakunya peristiwa besar Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi dalam bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Kita maklumi bersama, dalam Fathu Makkah, pembukaan kota suci Makkah, pembasmian segala bentuk kesyirikan. Sejak daripada peristiwa itu, Makkah diisytiharkan sebagai Daulah Islamiyah, negara Islam yang kedua selepas Al-Madinah Al-Munawwarah, di mana orang-orang kafir tidak dibenarkan selepas itu bertempat tinggal di kota suci Makkah, namun ia berlaku secara bertahap-tahap, perlahan-lahan. Dan tunduknya orang-orang musyrikin Quraisy, kabilah yang terbesar yang menjadi penghuni atau penduduk kota suci Makkah, iaitu apabila orang-orang Quraisy ini tunduk dan mereka ini memeluk agama Islam, seperti mana yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr yang selalu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan berlakunya pembebasan atau pembukaan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Dan engkau wahai Muhammad akan mendapati, akan menyaksikan dan melihat orang ramai ini masuk fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai. Maka pada ketika itu bersyukurlah wahai Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu dan pohonlah keampunan daripadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Tuhanmu ini adalah Tuhan yang maha menerima taubat. Itu surah An-Nasr yang memberikan gambaran tentang berlakunya pembukaan kota Makkah, dan dengan berlakunya pembukaan kota Makkah atau Fathu Makkah, orang masuk Islam secara beramai-ramai. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, kekalahan orang-orang Quraisy di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang sebelum ini pernah menganiaya Rasulullah dan para sahabat sebelum Nabi berhijrah ke Madinah maksudnya, dan mereka mencuba dengan beberapa siri peperangan sebelum ini. Perang Badar tahun kedua Hijriah, Perang Uhud tahun ketiga Hijriah, dan juga Perang Khandaq tahun
kelima Hijriah. Peperangan demi peperangan di mana Islam mencapai kemenangan. Walaupun dalam peperangan Uhud, sebagaimana yang kita maklum, mereka pernah ataupun ada mencapai kemenangan dalam satu peringkat. Kemudian Nabi bersama-sama dengan para sahabat ingin menunaikan umrah pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi orang-orang Makkah menunjukkan kuasanya. Tak benarkan Rasulullah dan para sahabat untuk menunaikan umrah. Walaupun hanya sekadar sebentar saja. Umrah sekadar tawaf setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat. Sampai di Makkah tinggal tawaf, sa'i dan tahallul. Selesai. Itu pun mereka tak benarkan. Ekoran daripada peristiwa ini, maka terjadilah apa yang dinamakan sebagai perjanjian damai Al-Hudaibiyah. Maka dalam perjanjian damai ini, antara persetujuan yang telah dicapai sebagaimana yang kita maklumi bersama, iaitu antaranya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Orang Islam tidak berperang dengan orang-orang Quraisy. Kemudian di samping itu, tentang isu Rasulullah dan para sahabat yang nak menunaikan umrah pada tahun ke-6 Hijriah itu tak dibenarkan, hanya dibolehkan pada tahun berikutnya, tahun ke-7. Kemudian orang-orang Islam tidak boleh menyokong mana-mana pihak yang berperang dengan orang-orang Quraisy ataupun pihak yang menyokong pada orang-orang Quraisy. Begitulah sebaliknya, orang Quraisy tidak boleh menyokong mana-mana pihak untuk berperang dengan orang-orang Islam maupun dengan apa? Dengan penyokong ataupun mana-mana puak yang menyebelahi orang-orang Islam. Ini yang menjadi punca Nabi SAW melakukan Fathu Makkah. Apabila orang-orang Quraisy mereka memberi sokongan kepada Bani Bakar untuk berperang dengan jirannya. Jirannya ini menyokong orang-orang Islam, menyokong Rasulullah SAW. Bermakna mereka melanggar perjanjian damai Al-Hudaibiyah. Maka itulah tercetusnya perang ataupun Fathu Makkah, penaklukan kota suci Makkah. Nah, apabila orang-orang Quraisy yang dianggap sebagai pemimpin bangsa Arab, lantaran mereka ini menjaga dan berkhidmat terhadap kota suci Makkah, menjaga dengan baik Kaabah Al-Musharrafah yang terdapat di Makkah itu. Bahkan kita maklumi bersama, orang-orang Makkah ini, orang-orang Quraisy ini khususnya, mereka tidak diapa-apakan oleh mana-mana bangsa Arab di semenanjung tanah Arab. Makna bangsa Arab seluruhnya menghormati Quraisy. Maka di balik Makkah, jiran kepada Makkah adalah Taif. Taif yang lebih kurang letaknya 110 km dari Makkah. Taif sebuah bandar yang berada di puncak bukit Taif. Pasti kita dapat mengenang kembali sirah Nabi kita. Bila mana Nabi tahun ke-10 Nabi berdakwah, iaitu sekitar 3 tahun sebelum Nabi berhijrah, iaitu selepas wafatnya Khadijah, selepas wafatnya Abu Talib, Nabi cuba berdakwah dengan orang-orang Taif, yang mana orang-orang Taif ini menolak dakwah Nabi, bahkan melayani Nabi dengan cara yang tidak sepatutnya. Ambil batu, lempar Nabi. Nabi yang bertemankan dengan
bertemankan Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu anhu. Orang-orang Taif kebanyakan penghuninya adalah orang-orang Hawazin, maknanya daripada suku kaum Hawazin. Orang-orang Hawazin ini ialah kerana berjiran dengan Makkah. Mereka sering dibayangi oleh Quraisy. Maknanya oleh kerana Quraisy ini dianggap sebagai pemimpin bangsa Arab, maka Hawazin maupun kabilah yang lain ibaratlah berada di bawah kabilah Quraisy. Kemasyhuran mereka, kebolehan mereka dan sebagainya. Maknanya itu yang kita maksudkan sebagai mereka ini orang-orang Hawazin yang merupakan penghuni majoriti Taif, sering dibayangi oleh Quraisy. Maka orang-orang Hawazin ini mahu mencuba nasib mereka buat kali terakhir. Maksudnya, kali ini mereka ingin berperang dengan orang-orang Islam, yang mana bagi mereka kabilah Quraisy dah tewas, dah tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah tunduk kepada Islam. Maka mereka ingin keluar dari bayangan Quraisy. Mereka nak menunjukkan bahawa mereka mampu buat apa yang tak mampu dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, punca utama terjadinya dua peperangan yang merupakan insya-Allah topik yang akan kita perkatakan sedikit pada siaran kali ini dan yang akan datang juga insya-Allah. Dua peperangan yang dimaksudkan adalah peperangan Hunain dan satu lagi peperangan Taif. Dua peperangan yang mana orang-orang Islam berhadapan dengan musuh yang sama. Orang-orang Hawazin dan beberapa kabilah yang lain bertempat tinggal di Taif, jiran kepada Makkah. Hunain, ini peperangan yang pertama. Hunain lokasinya adalah suatu lembah yang terletak berdekatan dengan Taif. Maknanya kawasan ini berada di bawah pentadbiran Taif, bukan pentadbiran Makkah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lembah ini biasanya kita tidak, kalau pergi umrah, kita tak sampai ke sana. Sebab paling-paling pun kalau kita menunaikan umrah dengan menggunakan visa umrah, kita hanya penghujung yang paling jauh daripada daerah Makkah ini, kita sampai ke Ja'ranah. Lepas daripada Ja'ranah adalah highway lebuh raya menuju ke Taif. Yang tadi telah disebutkan, jarak Taif ini dari Makkah sekitar 110 km. Dan selepas ataupun kalau kita jalan tu daripada highway daripada bahagian highway ini, jalan nak menuju ke Taif ini, ada satu lembah yang dinamakan Hunain. Di situlah berlakunya perang Hunain. Hawazin pula, sedikit pengenalan tentangnya. Sebahagian daripadanya telah kita sebutkan, iaitu suatu kabilah Arab yang bertempat tinggal di Taif.
Mereka sering bersaing dengan orang-orang Quraisy pada dasarnya. Namun, pencapaian mereka sering dibayangi oleh pencapaian Quraisy yang dianggap sebagai pemimpin bangsa Arab, penghulu bangsa Arab. Ini menyebabkan orang-orang Hawazin ini, senang cakaplah, macam iri hatilah, jealous sikit. Sebab mereka di bawah bayangan orang-orang Quraisy selama ini. Namun orang-orang Hawazin ini, mereka antara kemahiran yang mereka miliki, mereka terkenal sebagai puak Arab yang mahir dalam memanah dan menggunakan tombak. Ini mungkin salah satu faktornya adalah setiap kali peperangan, oleh kerana mereka ini yang tadi dah disebutkan, mereka ini tinggal di Taif. Taif ini boleh dikatakan sebagai kota ataupun bandar di puncak bukit Taif. Jadi musuh kalau datang, mereka selalu menggunakan senjata jarak jauh. Maksud senjata jarak jauh ni lah tombak, panah. Jadi kemahiran mereka ada di situ. Mereka mahir dalam memanah dan menggunakan tombak. Untuk menghadapi perang Hunain ini, perang ini pun belum dinamakan perang Hunain pada ketika itu. Ini kerana bila mana berlaku di lembah Hunain barulah dinamakan perang Hunain. Jadi dalam menghadapi peperangan bersama dengan tentera Islam yang insya-Allah akan kita lihat jumlah tentera Islam begitu ramai sekali, maka orang-orang Hawazin perlu bergabung dengan beberapa puak Arab yang lain. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, letaknya di mana Hunain yang berhampiran ataupun kedudukannya antara Makkah dengan Taif. Kita selongkar sedikit sebab kejadian, walaupun sebahagian daripadanya telah disebutkan. Percubaan kabilah Hawazin untuk keluar dari bayangan Quraisy. Ini yang menjadi sebab utama, kan? Mereka, orang-orang Quraisy ini tunduk kepada penguasaan Islam dalam Fathu Makkah, peristiwa sebelum ini. Maka kata mereka dengan penuh bersemangat, hari ini pasti orang-orang Hawazin akan melakukan sesuatu yang tak dapat dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy tak dapat menewaskan, mengalahkan orang-orang Islam. Maka Hawazin akan melakukan demikian, akan dapat mengalahkan orang-orang Islam. Itu yang dimaksudkan hari ini. Pasti Hawazin akan melakukan sesuatu yang tak dapat dilakukan oleh Quraisy. Pakar-pakar sejarah pula melihat, menganalisa. Di samping itu, ini peristiwa ini usaha yang dibuat oleh orang-orang Hawazin untuk berperang dengan orang-orang Islam dilihat sebagai usaha terakhir bangsa Arab seluruhnya untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengembalikan kedaulatan mereka. Sebab Quraisy dah jatuh, tapi bila mana ada satu puak Arab yang lain dapat mengatasi tentera Islam umpamanya, maka dilihat kedaulatan bangsa Arab ini masih terjamin dan terjaga. Maka sebab itulah pemimpin mereka mengeluarkan kata-kata yang penuh bersemangat, "Idza ra'aitumul muslimina faksiru jufuna suyufikum." Jika kamu melihat, kata dia, jika kamu melihat kaum muslimin, maka pecahkanlah sarung pedang kamu.
Summa syaddu syiddata rajulin wahid. Kemudian kuatkan barisan. Kuatkan barisan kamu seumpama ataupun sebagai kekuatan seorang lelaki. Satu kata-kata yang cukup bersemangat, yang mengandungi erti yang mendalam. Bila kamu berhadapan dengan orang-orang Islam, kata dia, pecahkan sarung pedang kamu. Jadi pedang ni biasanya di dalam sarungnya. Bila pedang akan dikeluarkan dari sarungnya? Bila nak peperangan. Maknanya pedang ni takkanlah pakai buang kan? Akan digunakan seterusnya. Maka lepas perang, pedang ini akan dikembalikan ke sarungnya. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kata-kata pecahkan sarung pedang kamu, maknanya kamu anggaplah ia sebagai peperangan yang terakhir. Perang mati-matian. Itu yang dimaksudkan. Perang habis-habisan. Itu yang diinginkan. Dan bersatulah kamu. Sebab selain daripada kabilah orang-orang Hawazin ini, terdapat beberapa puak-puak Arab yang lain yang mana mereka perlu bersatu sebagai satu kekuatan yang jitu. Itu yang dimaksudkan syiddata rajulin wahid, kekuatan seorang lelaki. Kata-kata ini dikeluarkan oleh Malik bin Auf An-Nasri. Malik bin Auf An-Nasri ini sebenarnya ketua kabilah Hawazin. Dan dia berjaya mengajak beberapa puak Arab yang lain seperti Bani Nasr dia sendiri, Saqif, Jusham, Sa'ad, Hilal dan Bakar. Bani Bakar kita sedia maklum adalah punca di mana orang-orang Quraisy menyokong mereka. Jadi diajak sama. Mereka berjaya mengumpulkan beberapa bani, iaitu suku-suku Arab yang lain, Bani Nasr, Bani Saqif, Jusham, Sa'ad, Hilal dan Bakar, untuk bersama-sama memerangi orang-orang Islam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perancangan orang-orang Hawazin ini untuk berperang dengan orang-orang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang pada awalnya ini tak ada dalam perancangan Nabi. Maksudnya apa? Perancangan Nabi dari Madinah datang ke Makkah, berjaya menakluki Makkah, balik ke Madinah. That's it. Itu saja. Tapi apabila dalam persiapan untuk pulang ke Madinah, sebab Nabi SAW tidak berhasrat untuk terus kekal di Makkah. Nabi ingin kembali ke Madinah. Walaupun Makkah telah dikuasai, telah dibuka, telah ditakluki. Namun dalam persiapan untuk pulang ke Madinah, Nabi SAW mendapat tahu perancangan ini. Maka Nabi SAW keluar bersama 10,000 orang tentera. Ini satu jumlah yang cukup besar. Berhadapan dengan satu puak Arab yang bekerjasama dengan beberapa bani-bani ataupun suku kaum Arab yang kecil-kecil. Jumlah mereka sedikit. Ini ditambah lagi dengan 2,000 tentera dari Madinah. Orang-orang Madinah yang Nabi SAW arahkan sebelum berangkat ke Makkah untuk standby in case ada apa-apa berlaku kepada tentera Islam pimpinan Nabi untuk pembukaan kota Makkah. Standby je. Maka bila mana mereka mendengar
Nabi SAW mencapai kemenangan dan sebagainya, maka mereka yang dah bersiap sedia ini juga bertolak. Akhirnya mereka ini bergabung sama. Jadi 10,000 tambah 2,000, lebih kurang 12,000 tentera Islam yang ingin berhadapan dengan tentera Hawazin dan beberapa puak Arab yang lain. Maka jumlah tentera yang besar ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, telah menyebabkan sebahagian tentera muslimin berkata, lan naghlibal yawma min qillah. Hari ini, kata sebahagian orang-orang Islam, tentera Islam pada ketika itu, hari ini kita tidak akan dapat dikalahkan min qillah, kerana bilangan kita yang tidak sedikit. Dengan arti kata yang lain, kita tak dapat dikalahkan kerana bilangan kita ramai. Wajar ke kata-kata seperti ini dikeluarkan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata-kata yang berbaur keangkuhan sepatutnya tak dikeluarkan. Tapi kita harus melihat kepada fakta. Tentera yang berjumlah 10,000 kemudian ditambah 2,000 lagi. 10,000 itu yang bergerak dari Makkah menuju ke Taif. Sebahagian daripada mereka baru yang dari peristiwa Fathu Makkah ramai-ramai datang jumpa Nabi, berkerumun kepada Nabi. Ini dalam siaran Fathu Makkah yang lalu, yang telah sama-sama kita laluinya, kita hayatinya. Mereka datang berkumpul, berkerumun kepada Nabi SAW, menyatakan dan bertanya kepada Nabi, mengharapkan agar mereka tak diapa-apakan, yang akhirnya Nabi katakan, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kamu semua bebas. Maka istilahnya ataupun maksudnya, mereka ini baru saja masuk Islam. Jadi ini faktanya, orang baru masuk Islam. Maknanya banyak informasi tentang Islam. Bukan setakat itu saja, malah banyak kepercayaan, keyakinan, bahkan gaya dan cara hidup, bahkan cara berfikir orang-orang jahiliyah masih tertanam. Masih ada. Yang bertahun-tahun dah masuk Islam pun masih ada juga kan. Hakikatnya begitulah. Jadi kata-kata yang seumpama ini, kita tak akan dapat dikalahkan kerana bilangan kita yang ramai, dikeluarkan oleh tentera Islam, adalah sebahagian daripada tentera Islam yang ikut serta dalam peperangan ini adalah mereka yang baru saja masuk Islam. Baru saja bertemu dengan Rasulullah SAW seusai Fathu Makkah, menyatakan keislaman mereka, mengucap 2 kalimah syahadat. So jumlah tentera Islam begitu ramai. Di pihak tentera Hawazin pula, mereka keluar dengan membawa bersama kaum keluarga mereka, harta benda mereka dan binatang-binatang ternakan mereka. Untuk tujuan apa? Perang habis-habisan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih ingat lagi apa yang dibuat oleh orang-orang Quraisy sendiri dalam persiapan perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Ini antara faktor orang-orang Quraisy ini cukup bersemangat dalam peperangan Uhud, sehingga dalam satu ketika mereka mencapai kemenangan. Mereka berjaya menewaskan tentera Islam. Apabila mereka dari Makkah menuju ke Bukit Uhud ini,
mereka datang bawa bersama orang-orang kesayangan mereka. Abu Sufyan sebagai contoh, bawa bersama isterinya, yang mana kedua-duanya belum masuk Islam kan pada ketika itu. Tentera musyrikin Quraisy bawa bersama harta kesayangan mereka. Ada yang kalau harta kesayangan mereka ni berupa haiwan, binatang ternakan, mereka bawa. Kalau adalah beberapa ekor unta, unta yang paling disayang, unta itulah yang akan dibawa bersama. Dijadikan sebagai haiwan tunggangan untuk perang. Penuh bersemangat. Jadi, pengalaman orang-orang Quraisy ini dicedok, diambil oleh orang-orang Hawazin. Maka dalam melakukan persiapan perang Hunain ini, orang-orang Hawazin mereka keluar bersama keluarga mereka, binatang ternakan, bahkan harta benda kesayangan mereka. Orang-orang Islam mula bergerak meninggalkan Makkah menuju ke Taif. Di suatu tempat, iaitu di luar kota Makkah, dalam perjalanan menuju ke Taif, ada satu tempat itu. Di tempat itu terdapat sebatang pokok. Pokok apa tak tahulah, tak dinamakan dalam kitab-kitab sejarah. Itu tak penting. Yang paling utama adalah pokok ini dianggap berkeramat sejak zaman jahiliyah lagi. Bermakna setiap orang yang melalui kawasan ini dan dekat dengan pohon itu ataupun pokok itu akan berhenti. Akan berhenti. Tujuannya apa? Untuk mohon permisi, kata orang. Kalau tidak, mereka akan ditimpa balak. Maknanya perjalanan mereka mungkin tak selamat ke, mereka dirompak ke, ataupun mungkin mereka bila mendaki gunung tergelincir ke, ada je lah musibah yang akan menimpa mereka. Jadi setiap kali melalui pokok ini yang dinamakan Zatu Anwat, mereka akan berhenti. Samalah macam sesetengah orang-orang kita dulu kan, datuk nenek moyang kita dulu kan istilahnya apa? Dekat kawasan ni ada penunggu. Contoh je. Kau tak boleh lalu sini suka-suka. Kadang-kadang nampak tempat sebahagian orang bangsa lain, tempat sembahyang, tempat ni jangan langkah. Kau langkah kau, siap-siap kau tak boleh jalan kau. Kaki besar, bengkak dan sebagainya. Jadi sebab itu ada dulu amalan orang tua-tua kita dulu lama-lama. Benda-benda khurafat seperti ini. Apa kata mereka? Datuk, nenek, anak, cucu, tumpang lalu. Sikit masa dulu kan orang-orang kita, maklum sajalah, kadang-kadang jalan-jalan, toilet tak ada, nak buang air kecil. Jadi bila anak kecil tu umpamanya mak bawa, dia nak terbuang air kecil, pergi kat satu tepi tempat agak terlindung sikit, buanglah air kecil. Tapi sebelum buang air kecil tu, mak akan bacakan atuk nenek anak cucu tumpang kencing. Contoh dia je lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, datuk nenek tu siapa? Datuk nenek siapa? Inilah dia. Syaitan yang dipuja. Syaitan makin bangga lah, makin naik lah kan, kata orang tu. Makin suka dia. Jadi, pokok Zatu Anwat ini dijadikan seumpama itulah, iaitu tempat keramat.
tempat yang di mana dianggap ada penunggu. Setiap kali kalau lalu kat situ, orang-orang sama ada dari Makkah menuju ke Taif atau orang Taif nak menuju ke Makkah akan berhenti sejenak di situ, berhenti sebentar dan akan menyembah pokok itu. Maka bila mana tentera Islam dalam perjalanan menuju ke Taif, ke lembah Hunain ini, pasti akan melalui pokok itu. Maka ada sebahagian daripada orang-orang Islam dah mula teragak-agak. Apa nak buat Selalu kita sebelum ini kita berhenti sekejap, angguk-angguk ke apa ke, dan mengeluarkan kata-kata konon lah, contoh-contoh je, iaitu datuk nenek anak cucu tumpang lalu umpamanya. So sekarang nak buat apa boleh tak buat itu? Jadi mereka teragak-agak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tahu, mengetahui tentang kebiasaan, kepercayaan, khurafat seperti ini yang ada di mindset, di minda mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tentera Islam menuju ataupun dah menghampiri pokok Zatu Anwad ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta daripada sahabat yang ada kat depan untuk apa? Tebang pokok ini. Habiskan. Tebang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sahabat yang diminta oleh Nabi untuk menghapuskan, menebang pokok ini, melakukannya. Tak ada suara pun keluar. Bila pokok ni ditebang, suara mengilai ke apa ke umpamanya kan. So kita kan percaya nanti suara Pontianak ke apa ke. Tak ada pun. Ini semua adalah mitos. Ini adalah merupakan satu khayalan, satu kepercayaan yang sengaja diada-adakan oleh syaitan. Tujuannya untuk menyesatkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila mana orang-orang Islam dah sampai ke tempat itu, mereka melaluinya dengan sejahtera. Sebab pokok tu dah ditebang, dan yang lebih utama bukan setakat pokok tu. Kalau pokok ditebang, yang dalam minda, akal manusia, kepercayaan manusia tak ditebang sama, pun tak guna. Syaitan akan menggunakannya. Tapi mereka dah melihat sendiri. Bila mana pokok ini ditebang, tak ada sahabat yang menebang ataupun mana-mana tentera Islam selepas itu jatuh terpelecok ke, kaki patah ke, jatuh sakit ke apa, tak ada. Tak ada. Ini semua khurafat. Kepercayaan-kepercayaan yang karut bin marut, yang mana akhirnya berjaya dibasmi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti di sini dulu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di mana insya-Allah dalam siaran yang akan datang kita akan melihat dan menyaksikan, kita meneroka dan kita menyelongkar peristiwa perang itu sendiri, perang Hunain itu sendiri, di mana tentera Islam yang ramai jumlahnya 10,000 tambah 2,000 lagi, 12,000 seluruhnya, lebih kurang, hampir-hampir kalah dalam peperangan itu. InsyaAllah ini akan sama-sama kita hayatinya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.